Selamat sejahtera, Cikgu Jiva ada dalam ni kan? Okey, boleh dengar dengan jelas? Boleh. Boleh, okey. Okay, kalau boleh dengar dengan jelas, kita teruskan. Okey, so untuk hari ini ada 61 orang okey lah sebab kita buat recorded. Pagi tadi pun dah ada yang terlibat dengan ladap kat sekolah. Jadi tak ada masalah, siapa yang tak sempat tu nanti dah akan tengok yang recorded lah. Okey, so untuk hari ini ada sedikit benda yang saya nak tunjuk berkaitan dengan untuk pentadbiran GC lah. Dia dalam dia 5 tapi kita fokus kepada GC dulu hari ni sebab kita ada sedikit perubahan berbanding tahun lepas. Okay, kalau tahun lepas kita buat dia lebih kepada subjek. Okay, tapi untuk tahun ni kita akan buat dia lebih kepada bila lebih pada kelas ni ada sedikit perubahan lah dan ada sebab kenapa kita buat GC secara kelas dan bukan lagi secara subjek. Okay. So ini laporan dia 5, tak ada masalah, ini tak perlu tunjuk lah ni. Ini untuk simpanan. Cikgu semua memang dah 100% yang masuk. Okay, so tahniah semua yang tahun ni pun untuk GC sekolah yang first time kita buat pun semua dah ada dalam tu. Okay, so untuk ladap pentadbiran Gugasun 2021 ni, okay, kenapa kita buat fokus je lah, fokus untuk ladap ini, kenapa kita buat, kita nak terangkan cara takbir GC. Lepas tu kita nak beritahu justifikasi kenapa GC kelas ni dibuat. Lepas tu kita nak tetapkan topik mengikut subjek. Okey, lepas tu pelaksanakan online kelas berdasarkan jadual yang telah Puan Hasnah post malam. Lepas tu kita akan buat semakan bilangan murid dalam setiap GC kelas. Lepas tu hal-hal lain. Okey, kita akan pergi satu persatu. Okey, kita akan pergi satu persatu. Jadi habis satu fokus tu saya akan buka lah kalau ada soalan ke apa. Okay, so yang pertama saya nak terangkan untuk cara mentadbir GC. Okay, kalau kita tengok dekat GC tahun ni, okay, saya ambil dekat ni punya, sekolah punya. Okay, ni sekolah punya. Okay, sekolah punya ni saya dah buat dua bahagian cikgu lah. Okay, satu dia duduk di bawah teachers. Okay, yang satu lagi dia duduk bawah student. So bawah teachers ni adalah barisan pentadbir dengan SU1. SU1 setiap unit lah. Mana SU2 tu tak apa. Nanti anda kata contoh macam Puan Azura dia akan bersalin. So nanti saya akan pindahkan SU2 tu masuk ke bahagian dalam grup sekolah. Okay, dalam grup sekolah, dalam grup kelas, bahagian teachers ni kita boleh buat untuk classwork dan kita boleh sort topik. Okay, contoh dia sekarang dalam classwork. Okay, ada soalan yang saya terima bila kita buat GC kelas ni, nanti budak susah nak cari mana subjek Math, mana subjek BM, mana subjek BI. Okay, sebenarnya kita boleh buat atau kita susun dia mengikut topik. Okay, contoh ini yang saya buat semalam. Okay, kenapa kena masukkan dalam classwork, kenapa kita tak biar di stream. Okay, stream ni kita anggap dia sebagai tempat kita nak bagi tahu apa-apa macam WhatsApp. Okay, dalam WhatsApp tu kita maklumkan lah kita nak apa. Tapi kenapa ada GC ni, kenapa kita tak guna WhatsApp official je kan? Sebab kalau WhatsApp official tu kita masukkan apa-apa bahan, contoh kertas kerja ke, jadual atau buku pengurusan sekalipun, bila dah terlalu banyak mesej yang masuk, benda tu akan naik ke atas. So bila naik ke atas, dia jadi satu problem. Jadi saya wujudkan yang sekolah punya ni, kalau kita post di stream, dia sama, dia akan turun ke bawah. Tetapi kalau kita buat dia sebagai classwork, okay, macam semalam ni saya yang sempat saya masuk ni lah. Okay, ni buku pengurusan, bawah takbiran, bawah kurikulum ada kertas kerja kids dengan jadual transisi, ada jadual PDPC, ada cover semua. Okay, ini bawah ada 5. So, bila kita nak cari, kita hanya pergi dekat classwork. Kalau cikgu masuk ikut cikgu punya GC pun, cikgu pergi ke classwork, cikgu akan jumpa semua yang telah dimasukkan ni. Okay, ini material biasa, bukan assignment, bukan apa. So, masuk dekat bawah material. Okay, ini kita takbir dia untuk kelas lah. Okay, kalau kita tengok
mengikut kelas pula. Saya ambil satu kelas lah, 6 kenapa kita buat GC kelas? Kalau tahun lepas, kalau cikgu-cikgu perasan lah, setiap murid dia akan ada paling tidak pun 5 GC. Dia akan ada 5 GC dan setiap guru dia kena invite murid dia sendiri. So bila tahun ni kita ada group kelas, hanya guru kelas sahaja yang perlu invite murid dan murid hanya ada, saya rasa paling banyak pun dia akan ada, andai kata dia murid kelas dah confirm ada satu GC. Lepas tu pihak unit bimbingan kaunseling pun dia ada buat satu GC diorang untuk post maklumat berkaitan dengan kaunseling, so ada 2. Dan ada kata dia pengawas, mungkin nanti unit pengawas akan buat GC untuk pengawas. Paling-paling pun diorang akan ada 3 atau 4 GC, tapi yang melibatkan subjek cuma ada satu je, GC kelas. Okay. So kita tengok contohlah, kita ambil kelas 6 Emerald. Okay, dan kelas 6 ni kelas yang cikgu semua guru kelas dan juga ada guru subjek. Okay. So dekat teachers. Okay, ni adalah ni student yang belum kita ni. Okay. Jadi bila dalam kelas ni, untuk bezakan subjek-subjek, macam ni cikgu kelas dia dah ada sort. Ada dah buat English, ada buat bahasa Melayu, ada buat bahasa Arab. Okay. Macam mana kalau kita nak create topik dengan lebih jelas lah. Contoh guru kelas ni kerja bukan kerja guru kelas je. Anda kata ada guru yang free, dia nak tolong guru kelas create topik, pergi dekat classwork, ambil topik. So ambil topik, okay, contoh kat sini dah ada bahasa Arab, English, bahasa Melayu. Okay, belum ada matematik. Jadi kita create matematik. Okay, so adding matematik. Jadi apa-apa yang cikgu matematik, macam kelas 6 member ni saya. So saya akan masuk, saya punya assignment. Okay, assignment ke quiz. Okay, contoh kita ambil assignment lah. Kita ambil assignment, title apa, instruction apa. Okay, dekat topik ni nanti kita akan pilih dia. Kita nak letak dia bawah apa. So kalau kita yang mengajar matematik, kita letak dia bawah matematik lah. Kalau kita ajar bahasa Melayu, kita akan letak dia bawah bahasa Melayu. Okay, contoh dekat sini kita buat hafalan sifir. Hafal sifir. Okay. So tak ada instruction, dia optional. Okay, topik matematik. Okay, kita pun assign. Okay, so bila kita assign, hafal sifir tu dia berada di bawah matematik. Jadi budak tahu, oh hafal sifir ni adalah subjek matematik. Jadi dia takkan bercampur sebab kita dah buat topik. Okay. Selain dari itu juga, kenapa kita buat GC kelas? Sebab satu lagi, dia akan melibatkan kelas online. Ni setiap kali kita nak buat kelas online, kita akan share link. Okay, kadang kita tengah kelas, masih lagi ada yang tanya, cikgu apa link? Cikgu kenapa tak boleh masuk? Cikgu tak post link ke? Sedangkan kita dah post kan, tapi sebab dalam WhatsApp dia akan jadi naik. So bila kelas, andai kata cikgu BM nak buat kelas waktu mengikut jadual, hanya maklumkan budak guna meet link yang ada di dalam grup kelas masing-masing. Habis je BM, esoknya maths nak buat. So maths pun dia cakap kat guru kelas dia, okay, murid kelas dia, kita guna link yang ada dalam GC masing-masing. Okay, ini nanti saya akan buat satu panduan, saya akan post dalam GC, so nanti cikgu-cikgu boleh post ke kelas lah. Okay. Selain dari itu, antara sebab lain saya buat benda ni ikut kelas adalah nak tolong cikgu-cikgu supaya setiap GC cikgu-cikgu tu ada GC pada tahap optimum. Maksudnya bila kita create secara kelas macam ni, automatik setiap cikgu dia akan ada, paling-paling pun dia akan ada 4 hingga 5 GC mengikut kelas yang dia ajar. Kalau sebelum ni, macam contoh, saya ajar math. Saya akan buat math tahun 3T, math 3P, math 3O. So itu kita sendiri kena create, kena invite lagi student. Student masuk tak masuk kita tak tahu lagi. So ini satu sahaja GC, cikgu automatik akan dapat GC kelas, murid hanya di-invite sekali sahaja. Okay, murid hanya di-invite sekali sahaja. Jadi kita tak
perlu invite banyak kali. Okey, Kinah punya soalan, kalau combine class boleh guna link yang sama tak? Okey, ni nanti saya jawab waktu kita nak masuk agenda yang bahagian kita nak buat live streaming class ya. Okey, hold dulu Kinah untuk dah. Okey. Okey, jadi bila macam ni, cikgu perasan setiap kali cikgu buka GC cikgu akan dapat semua kelas yang cikgu ajar. Automatik cikgu ada student, automatik dalam GC cikgu buka tu sekiranya ada cikgu lain yang post material, cikgu akan dapat benda tu. In case ada pemantau lah tiba-tiba nak tengok, cikgu saya nak tengok GC cikgu buka, even cikgu tak pernah post lagi atau belum sempat post lagi, cikgu boleh tunjuk dalam tu dah ada material dan ada student dan ada telah berlakunya proses pengajaran PDPR. Itu salah satu sebab jugalah kenapa kita buat GC class. Kalau kita buat GC subject, problem satu nak invite murid banyak kali. Murid akan terima invitation banyak kali. Yang kedua, kadang kita tak sempat, mungkin kita ada halangan. So kita tak sempat. Jadi GC kita kosong. Jadi in case pemantau tiba-tiba nak tengok GC kita tak tahu apa yang berlaku, bila lama lagi kita akan PDPR. Tiba-tiba nak tengok, kita tak sempat post apa-apa lagi. So backup tu memang tak ada. Okay, so backup tu memang tak ada. Jadi kita tak boleh nak bantulah. Okay, itu antara justifikasi lah kenapa kita cara kita tak ambil GC bagi tahun 2021 lah. Okay, dah termasuk sekali dengan justifikasi GC kelas 2021 kenapa kita buat cara macam tu. Okay, penetapan topik pun kita dah terus ambil tadi, masuk terus. Okay, so untuk fokus 1, 2, 3 ni boleh cuba explore sendiri. Kalau ada masalah boleh terus direct jumpa, boleh terus direct PM saya lah, tanya kan. Okay, selain dari itu juga, okay, untuk GC kelas ni, okay, ada beberapa benda yang kita boleh gunalah, mix Google Calendar dengan kelas Drive folder. So apa yang kita masuk dia akan tersimpan dalam bahagian classwork dan juga dia akan masuk dalam kelas Drive folder. Okay, kenapa Meet ni kita gunakan, kenapa kita gunakan GC ni sebab KPM memang dah keluarkan benda ni, so kita gunakan. Tapi kalau ada inisiatif lain, cikgu nak guna Zoom ke apa, itu tak ada masalah. Tapi benda ni kita anggap sebagai semua orang mesti ada. Sebab tu dalam classwork, dalam Google Classroom sekolah pun alhamdulillah semua dah ada dalam tu. Jadi apa-apa dia akan jadi backup kepada WhatsApp lah. In case WhatsApp cikgu tiba-tiba hilang, reset, cikgu nak cari something yang panduan apa-apa atau nak cari buku pengurusan, jadi kita boleh refer dekat Google Classroom. Okay, dalam masa yang sama ni dia jadi backup kepada kita punya official ni lah. Tapi apa-apa yang lebih pantas untuk kita hantar ikut WhatsApp lah, in case benda-benda yang urgent lah. So untuk fokus ladap 1, 2, 3 ni, sebelum kita pergi kepada pelaksanaan online class, okay, ada apa-apa soalan tak? Boleh buka mic, boleh kat chat pun boleh. Kalau apa yang tak faham sebelum kita pergi. So kita buat dulu satu demi satu. First tentang kita nak takbir macam mana GC ni. Shimah, raise hand. Shimah. Saya ada soalan Cikgu Rafi. Contohnya yang Google Classroom tu kan, contohnya macam kalau saya nak combine kelas, contohnya saya ada ajar tahun 5, saya ada 2 kelas, 5E dengan 5 Diamond, dan saya nak suruh murid klik dekat link tu, macam mana ke saya kena share satu link saja? Okay, ni soalan macam Kinah lah kan. Okay, kalau ajar 2 atau 3 kelas gabung, sebab bila ikut jadual yang terima semalam tu, kita akan ada bertindih sebab aliran yang sama. Boleh post kalau macam dekat 5P, okay, kita nak guna link Google Meet dekat 5P. So kita nak invite juga budak 5E. Jadi kita copy invitation link dari 5P tu, copy dekat announcement dekat kelas 5E. So dia akan masuk dekat Meet yang sama, tak ada masalah. Dia tak ada restrict ke apa, tapi kita kena copy secara manual lah sebab dia berada di kelas yang lain. So maksudnya copy link tu, lepas tu share lah dekat Google Classroom ke dekat WhatsApp ke apa macam tu. Ya betul. Cerita dia macam dia kelas physical, budak kelas lain nak masuk kelas dia mesti ketuk pintu masuk macam tu. Macam tu jugalah cerita dia. Walaupun secara maya, dia tak boleh terus link ke kelas yang lain, dia kena minta izin atau cikgu bagi dia masuk.
Okay Izzah. Soalan yang sama. Okay, so ada lagi sebelum kita Itulah, pergi thank you. next. Okay. Ada lagi soalan? Nak takbir je dulu sebab dia banyak benda ni. Jadi kita kena, Rafi. Aha. Jadi kita kena accept lah. Ke memang dia tak payah Tak, accept, tak. dia join terus? Tak. Bila dia masuk guna MOE punya email, pergi dekat MOE punya Google Meet yang kita buat, dia tak perlu admission dari kita. Dia akan terus masuk. Bila MOE, dia akan terus masuk. Okay. Walaupun dia dari kelas yang lain sebab dia ada Google, dia sebenarnya link Meet je tapi link Meet tu dia berada di setiap Google Classroom. Jadi untuk kalau buat kelas yang sama, kelas satu kelas je, budak senang lah, tak payah tunggu lagi kita punya link. Tapi kalau kita nak invite kelas lain, kita bagi je link tu kelas lain, dia akan masuk sendiri, tak perlu kita admit satu demi satu. Sebab dia masih guna MOE, kecuali dia guna personal. Guna personal, bila nak masuk MOE punya Google Meet, memang kita kena admit. Berapa ramai Rafi boleh invite? 2 kelas boleh ke? Satu Google Meet dia boleh 100 orang maksimum. So kalau 3 kelas tu, kalau 35 orang dalam satu kelas, rasanya kalau invite untuk 3 kelas tu cukup lah kalau sebab semua tak masuk dalam masa yang sama. So maksimum 3 kelas boleh lagi masuk. Kalau 4 kelas tapi budak tak sampai 100 pun boleh lagi. Dia maksimum 100 participant dalam tu. Dan lagi soalan tentang takbir. Nak takbir GC je dulu. Sebelum kita pergi macam mana nak kelas online dengan contoh jadual. Okay, so kita proceed dulu. Okay, sementara sebelum saya proceed tu nak share sikit dengan semua termasuk takbir lah. Okay, so far yang sudah login dalam kita punya sistem yang sekolah PC5 punya adalah 1699 murid dan guru. Yang belum login ada 45 orang, 2.6%. So ini kita cubalah, hari ni ada 5 atau 6 orang parents yang PM saya lah untuk login dan status dia never login. Tapi tak apa, mungkin sebelum ni dia fikir benda ni tak apalah dulu, tapi bila dah jadi macam ni barulah dia orang nak cuba untuk masuk sebab dia tahu kan PDPR ni akan berjalan terus secara online atas talian. Okay. Seterusnya, kita nak tengok pelaksanaan online class. Untuk pelaksanaan online class ni, seperti mana yang kita dah tahu, semalam kita dah dapat jadual PDPC sepanjang PKP. Dalam GC sekolah ni pun dah ada di bawah classwork ni. So kalau tengok jadual pengurusan online kelas perdana semasa PKP ni, Puan Hasnah dengan para pentadbir dah bincang untuk kita buat secara mengikut aliran. Mengikut aliran maksud dia tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 lah. Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. So saya percaya ada dah cikgu yang dah try masuk dia punya slot mengikut jadual persendirian yang Adila dah bagi. So saya nak share kat sini, ini adalah contoh. Ini adalah contoh jadual PDPR ni yang saya punya lah. Dia akan berlaku macam ni. Hari Senin, PK. So hari Selasa dia akan ada online classmate. Tahun 3 dia pukul 11 hingga pukul 12. Jadi dekat sini, online classmate ni dia akan jadi kelas gabungan lah sebab melibatkan 3 kelas. Sebab kalau kita nak buat satu-satu kelas, mungkin kita akan pergi dekat slot yang hari Jumaat. Tapi dalam Google Meet kita boleh invite seramai 100 orang. So untuk 3 kelas saya rasa cukup lagi untuk murid masuk. Jadi bila kelas yang berada di aliran yang sama macam ni, itulah yang saya jawab tadi. Mana kita kena guna cara kita ambil satu link dari kelas 3T contohnya. Kita invite dalam kelas 3P dan juga kita invite dalam kelas 3O. Selain daripada cara macam tu, sebab ada sedikit masalah bila kita gunakan link Meet dalam GC.
andai kata kita lambat masuk, budak dulu masuk, murid dulu masuk. Murid tu akan jadi host. Jadi bila kita recording tu akan masuk ke drive murid. Jadi recording kita tu kita kena minta murid adjust kita jadi sebagai owner. Okay, itu problem. Tapi andai kata kita nak buat kelas bergabung, okay, kita boleh set terus dalam kalender. Okay, contohnya, okay, ini kelas 6 Emerald. Kita nak buat kelas 6 Emerald, nampal semua. Okay, kita pergi dekat Google Calendar. Ini kita terus setkan masa dalam kalender tu supaya hostnya tak berubah. Andai kata budak masuk dulu pun, kita tetap akan jadi host. Okay, kejap. Oh, banyak. Sekejap Okay, inilah yang dipanggil sebagai kalender. First kali, yang paling penting, kena pastikan kena pastikan dekat bahagian kat bahagian mesti pastikan dia adalah akaun MOE. Sebab kadang-kadang bila kita gunakan browser yang ada akaun lain, dia akan jadi conflict account. Dia akan bertukar pada akaun personal atau dia masuk. Setiap kali benda melibatkan D5, melibatkan GC, melibatkan Google yang berkaitan dengan MOE, pastikan belah kanan ni dia adalah Google account MOEDL. Contoh, untuk kelas esok 6 Emerald. Rabu pukul 8 hingga 9. So hari Rabu kita tengok pukul 8 hingga 9. Klik dekat ni. Double klik. Dah akan keluar dekat sini. Add title. Add title, kita masuklah kelas PDPR Matematik. So masa kita boleh adjust balik dekat sini lah. Pukul 8 hingga pukul 9. Does not repeat lah. Kalau nak repeat minggu ke depan, kita repeat lah. Kalau tak, macam ni dia cakap, repeat daily, repeat weekly on Wednesday, monthly, annually. So ini kata kita, kalau nak buat yang sama setiap minggu, kita boleh repeat saja. Jadi budak tengok pun dia dah tahu, setiap minggu adalah waktu ni kita akan buat kelas. So kita ambil dana repeat. Find a time ni kalau kita nak cari waktu yang kosong lah. Tapi kalau kita dah tahu waktu tu, tak apa, kita set terus atas. Add guest ni kalau kita nak ajak murid secara manual, tapi ni tak perlu. Ni tak perlu pun tak apa. Yang penting dekat sini, bila kita nak buat Google Meet, kita kena tekan dia add Google Meet conference. Join with Google Meet. Yang di bawah ni, meet.google.com/pyr-zbor-nyp. Ini ni, meeting ID inilah nanti yang kita akan share ke kelas dalam announcement. Kalau melibatkan gabungan kelas lah. Dan ini juga salah satu cara supaya admin tak berubah. Jadi host tak akan berubah. Kita masuk lambat pun, kita akan tetap jadi host dan bila kita buat recording, dia akan masuk dalam Google Drive kita. So pastikan kat bawah ni nama kita lah. Ini kita terus setkan masa dalam ni untuk pastikan kita tak berubah host. Jadi apa-apa recording kita akan masukkan kita, sebab adalah disarankan supaya semua kelas setiap Google Meet kita record untuk kita post balik untuk murid-murid yang tak ada peranti, yang ibu bapanya bekerja. Sekejap, screen kosong. Ada? Orang lain nampak tak? Ke Kak Ani seorang je yang tak nampak? Sebab saya pakai dua, satu telefon, satu laptop dan telefon ada.
Cuba Kak Anis cuba tu balik, refresh balik. Okay. Okay, so tu untuk pelaksanaan Google, pelaksanaan jadual PDPR lah. Okay, kita nak buat jadual online class, macam mana cara dia, macam mana kita nak invite murid lain dan kenapa kita perlu buat recording. Okay, recordingnya biasa dia akan masuk kalau video sejam, dia akan masuk dalam drive kita dalam masa 30 minit. Okay, dia akan hantar email dekat kita, tapi biasanya bila di email tu kita buka, dia akan cakap sorry, the video is still in processing. Okay, so tunggu dah setengah jam atau 1 jam, video tu akan ada. Okay, satu lagi, bila video tu dah masuk, kadang kita share dekat murid, murid cakap tak boleh buka. Okay, problem dia dekat mana? Okay, problem dia, sekejap. Sebab kita tak open dia kepada semua yang masuk. Okay, dia jadi restrict. Jadi orang yang di-invite sahaja boleh tengok video tu. So ada beberapa setting yang perlu ada beberapa setting yang perlu dibuat. Okay, contohnya mana semalam punya. Okay, ini contoh rakaman yang semalam punya, meeting di semalam punya. Okay, jadi yang perlu dibuat, okay, dekat bahagian ni kita perlu ambil share. Okay, share. Line. Okay. Dekat bahagian get link ni, okay, kita mesti pastikan dekat bahagian ni, Ministry of Education Malaysia ni, okay, kita tengoklah. Kalau kita dekat situ, kita punya video masih restricted, maksud hanya orang yang kita share secara personal sahaja boleh tengok. Kalau kita share dia under Ministry of Education Malaysia, maksud dia orang yang menggunakan email MOE sahaja. Okay. Kalau kita buat anyone with the link, bermaksud sesiapa sahaja yang ada link Google ni, link drive atas ni, ini adalah link video tu. Okay. Sesiapa sahaja yang ada link ni, dia boleh tengok. Okay. Andai kata kita nak share dengan certain orang, restricted. So macam ni, hanya Sofian dengan Fatin Syamimi semalam tu. Tapi bila Ministry of Education bermaksud semualah, semua yang pakai MOE. Murid yang pakai MOE dia akan tengok. So kita set dia sebagai viewer. Jangan set dia sebagai editor ke apa. Takut editor ni nanti dia delete ke, problem untuk kita pula lah. Set dia sebagai viewer. Andai kata kita nak share kepada rakan yang lain, kita share dia secara personal sendiri, jadi diorang akan dapat fungsi sebagai editor. Ini problem dia. Biasanya ada cikgu yang rakam, dia share, tiba-tiba budak cakap tak boleh tengok. Masalah dia dekat sini. Okay, dia jadi dekat sini restricted. Sebab restricted ni dia hanya orang yang dapat email untuk buka saja boleh tengok. Tapi kalau cara jalan terbaik, MOE lah. Jadi budak akan masuk email MOE untuk tengok. Kalau tak, budak dia akan guna personal. Okay, ini untuk share video yang telah dirakam. So, sangatlah digalakkan sekiranya ada buat online class, please rakamlah sebab ada murid yang memang tak boleh masuk waktu kita buat kelas pagi, mak ayah bekerja. So nanti dia akan tengok. Selain itu, murid yang ada masalah tak faham waktu kelas tu, dia boleh tengok sekali lagi, berulang kali. Itu fungsinya kita boleh rakam. So rakaman dia tak ada limit sebab semalam kita meeting hampir 4 jam pun rakaman tak ada. Cuma dia nak processing tu ambil masa 12 jam jugalah baru siap semalam dia punya video tu. Okay, so untuk fokus pelaksanaan online class ni, ada apa-apa soalan?
Rafi, Yep. selalu ada problem bila kita record tak keluar suara. Problem Ada- record. Okay. Bila recording dah siap tu suara tak keluar. Ya. Oh. Kadang waktu kita present pun budak tak dengar. Budak tak dengar Oh. kalau kita video ke apa kan, budak tak dengar. Okay. Dia problem dia bila melibatkan kita nak present video atau audio dekat YouTube. Macam tadi saya buat kan, sambil present lain, kita on lagu. Okay. Satu, pastikan mic kita tak mute. Okay, kalau mic mute, walaupun kita dengar dekat kita punya laptop, memang audience takkan dengar sebab dia tak pergi ke mic. Salah satu cara lagi, okay, contohlah YouTube. Okay, abaikan Omah Ana semua tu, biasalah. Anak kecil. Okay, so kita cari contoh satu video matematik. Okay. Kita try dulu. Boleh dengar tak? Hai adik-adik. Hari ini Kak El nak ajak adik-adik mengira. Kita dalam subjek Math. Mari belajar suku kata. Okay, boleh dengar tak? Video tadi. Boleh? Dia pastikan dekat sini kita jangan mute. Okay, anda kata contoh. Saya cuba mute kan sekejap. Saya pasang video, saya mute. Okay. Video berjalan tapi tak ada suara kan? Ya. Itu. Kalau kita nak buka video, pastikan dekat kita punya mic ni tak mute. Sebab mic ni dia akan dengar dari speaker, dia akan masuk ke mic tu. Kalau kita mutekan mic, walaupun speaker kita dengar, memang audience takkan dengar. Sama juga kalau macam kita nak buka lagu, pastikan buka lagu, dekat mic ni kita jangan tutup. Sebab kita takut kita bercakap ke apa kan. Tak apalah, kita bagi dengar lagu dulu. Sambil tu kita buat kerja lain. Tapi mic kita tutup. Memang dia takkan dengar. Sebab mic tak boleh tangkap apa suara yang keluar dari speaker. Okay Kak Roh. Cuba dulu nanti. Apa-apa masalah nanti boleh direct PM kalau still berlaku macam tu. Okay, terima kasih. Okay. Ada soalan lain untuk ya. Rafi, saya rasa maaf je lah. Saya rasa isu yang kata tak keluar bunyi tu kadang dia dekat sini macam yang skrin yang Rafi share tu kan. Bawah ni kan? Bawah tu ada tulis presentation audio. Macam ni tak ada. Ada setengah ada setengah komputer bila kita share skrin dia kena tengok dekat Google Meet skrin ni ada satu button kat bawah tu kena on. Boleh faham tak? Betul. Betul. Dia ada dekat bawah ni. Ada komputer yang dia akan keluar dekat bawah ni presentation audio. So pastikan dia enable. Kalau dia enable memang audience takkan dengar. Tapi dekat sini tak ada. Dia ada certain laptop yang akan keluar. Betul Faiz. Terima kasih. Itu pun salah. Okay, ada lagi soalan? Okay, proceed Okay, seterusnya untuk
semakan bilangan murid dalam GC setiap kelas. Okey, ini kita nak pergi kepada GC sekolah jap. Ini kena guna, saya kena share dari telefon. Okey. Sekejap Saya stop dulu present yang ni. Okey. Okey, nampak telefon kan? Paparan telefon Nampak tak paparan telefon? Okey, nampak. Okey. Okey, first kali, okey, dia ada beberapa apps yang kita boleh gunakan untuk proses PDPR kalau tak nak on laptop lah. Okey, admin ni hanya guru-guru admin Delima sahaja yang ada untuk proses reset password. Okey. Seterusnya, cikgu-cikgu boleh download aplikasi Classroom. Okey, untuk buat Google Meet kita boleh guna Classroom, nak tengok dalam kita punya GC pun boleh terus dari phone, tak perlu buka laptop. Okey. So kita tengok apa yang ada dalam Classroom ni. Okey, ini adalah akaun sekolah lah. Okey, akaun admin Delima sekolah. Okey. So dekat sini untuk SK Putrajaya Presiden 1 kita ada 92 student. Kenapa ada 92 student? Sebab 3 student dah dinaik taraf ke teachers gitu, SU. SU saya masuk ke teachers lah sebab senang untuk dia post apa-apa yang melibatkan announcement ke apa kan, material. Okey. Untuk kelas, okey, tahun 1 memang tak ada lagi lah sebab ID dia Puan Arina cakap paling awal murid tahun 1 boleh ada ID adalah bulan Mac. Tapi kalau dapat lebih awal, saya akan maklumkan secepat yang mungkin. Tapi dalam grup tahun 1 ni semua dah ada. Guru-guru subjek semua dah ada. Cikgu-cikgu tahun 1 semua dah masukkan. Cuma get ready untuk terima murid je lah nanti. Okay, ada dah cikgu-cikgu yang siap ubah dia punya header, satu topes. Atau ada yang tukar header lagi satu jet antara yang terawal. Okay. Cuma sekarang ni saya ada perasan ada beberapa kelas yang masih studentnya tak berapa ramai. Okay, kita tengok macam 2 April ada 14 orang. Mungkin ramai yang belum accept. 2 Ruby, 2 Emerald, 10 orang. Tapi at least dah ada student masuk tu okey sebab kita nak mula PDPR esok. Okay. Cara paling baik untuk pastikan atau kita nak tengok murid tu cukup atau tak dengan cara invite lah. Dengan guna list yang saya bagi. List tu list tahun 4 tapi dia punya kelas masih tahun 3 sebab dia belum update APDM, masih ditutup. Jadi batch TP pun dia tak update lagi. So jangan pelik, saya cakap situ tahun 3 tapi dekat bawah tu kelas 2 topes, 2 April. Dia murid tahun 3 tapi data kelas masih data kelas tahun sebelumnya. Okay, boleh ambil. Dalam GC pun saya dah masuk, dalam group kelas pun saya dah masuk. So 2 topes baru ada 1 student. Okay. So yang lain kebanyakannya ada yang dah lebih 10 orang student. Okay, ada 23, ada 10, ada inilah ni semua yang dah ada student. Okay. Antara kelas yang paling ramai student dah masuk 4 Ruby. Okay, 4 Ruby. Tahniah Cikgu Khairi, 35 orang student dah masuk dalam GC kelas tu. Jadi nak buat online kelas ke apa bermula esok memang dah berada di tahap yang optimum lah. Okay, so yang lain pun Alhamdulillah ada yang dah melebihi 20 orang. Okay, cuma setakat saya cek tadi ada satu kelas lagi yang masih 0 student. Means 0 student ni tak ada student yang masuk lagi ke GC tersebut. Tak tahu sama ada murid belum dapat kod atau belum ada masalah ke apa. Tapi saya harap dalam masa hari ni sebelum bermula esok dekat bahagian student ni dah ada lah murid-murid yang di-invite masuk lah. Kalau tak ada masalah untuk kita teruskan PDPR yang dijangka bermula esok. Okay, yang tahun lain setakat saya cek memang tak ada masalah. Okay. So digalakkan sangat cikgu-cikgu untuk download apps Classroom ni. Ya Kak Fina. Kalau kita tunggu cikgu kelas tak add,
Guru subjek boleh tolong add kan? Tolong invite Boleh, kan mana-mana guru murid-murid tu? subjek yang free boleh tolong invite. Boleh. Okay. Mana-mana guru subjek yang free tolong invite pun boleh sebab role as a teachers dia boleh invite student. So untuk kelas-kelas yang macam tak ada invitation lagi tu, tahun 1 tak apalah, dia memang tak ada ID. Yang tahun lain tu kalau nak mulakan kelas tengok masih tak ada student, tolong invite kan. Okay. So bila guna classroom punya apps ni, okay ini yang sekolah. So saya tunjuk yang personal punya yang sendiri punya. Okay. So macam ni, ini yang saya punya. So dalam ni hanya ada beberapa saja panitia, kelas yang diajar, sekolah, yang bawah tu yang melibatkan BI. Okay. Apa-apa kita boleh tengok dalam ni. Kita nak assign announcement, kita nak assign class work, dan kita nak tengok murid pun boleh melalui kelas ni, apps ni. Okay, jadi tak perlu buka laptop. Setakat kita nak share materials ke apa kan, tak prefer laptop lah sebab dia lebih besar. Okay. Selain tu juga kita boleh tengoklah achieve class, classroom folder yang ada. Jadi benda ni membantu kalau kita nak tengok dengan cara yang lebih cepat untuk menggunakan kita punya account Google. Tapi pastikan kat atas ni betul email punya lah. Kalau kita berubah, contoh pergi dekat personal punya kan. Okay, saya tukar kepada personal. Memang dia akan keluar macam ni. Cikgu akan balik, kenapa tak ada kelas? Sedangkan sebenarnya saya ada kelas. Pastikan dekat bahagian atas kanan tu, okay, account dia account apa. Kalau macam ni account personal. Memang account personal dia takkan ada classes lah. Okay, pastikan dia dah diubah kepada account MOE. Okay, ni berkaitan dengan apps lah. Okay, ada soalan. Bagi invite link. Invite link macam mana Izzah maksud dia? Izzah? Rafi, Ha. kan kita boleh tekan dekat bahagian students tu, betul dia macam boleh copy yang invite link tu. Boleh ke tak? Contoh macam kelas 3 topers ni kan. Ni share invite link. Okay, so kita nak share dekat WhatsApp. So pergi kat WhatsApp, hantar kat budak. Kalau parent tu terus klik, dia boleh masuk. Cuma masalah kalau pakai invite link, kadang bila parent klik, dia tak perasan dia punya browser tu dah lekat personal punya email. Jadi dia akan keluar you don't have access to this classroom. Macam tu. Oh, kiranya Faham kena tak? make sure dia punya browser tu MOE punya email lah. Ya, dia kena pastikan tak ada berlaku konflik account. So boleh bagi invite link, kena pastikan tak berlaku konflik account. Sebab tu dalam guru kelas diletakkan kod sahaja. Sebab apa? Sebab bila kod tu memang dia kena masuk ke GC dulu, baru dia boleh masukkan kod. So memang dia tak berlaku konflik account dekat situ. Sebab dia memang masuk ikut portal, pergi dekat Google Classroom, pergi dekat klik untuk mula, tekan lambang tambah, join kelas kan. So dia punya kod, dia automatic. Tapi kalau invite link kena pastikan dia memang keluar MOE punya email lah, baru dia tak berlaku konflik account. Kalau tak memang akan ada problem, saya tak jumpa itu, saya tak jumpa ini. Okay, Zah? Faham. Rafi. Sekejap. Kalau macam invite student ni kan, kalau kita invite email tu orang saja tak boleh ke? Jadi budak-budak ni dia accept invitation dalam email masing-masing. Sebenarnya macam tu. Bila kita invite, masukkan email, memang dia akan terima email. Tapi kebanyakan budak dia tak masuk pun email dekat dia punya phone. Jadi dia tak terima notification tu. Macam saya rasa baik kita letak email, biar dia buka email dia dan tekan accept invitation tu. Jadi dia kena tahu buka email dia. Sebab kalau ikutkan memang itu cara yang kena pakai lah. Kita pergi dekat invite kan, masukkan email berdasarkan list yang dah bagi tu. Tapi takut ada cikgu yang tak
sempat buat macam tu, nak cari satu-satu murid, boleh gunakan cara invite code dulu. Tapi sebaik-baiknya memang kita invite semua murid menggunakan email dia. Jadi dia terima email, dia masuk dekat email, dia tekan accept. Lagi satu, kalau dia buka GC pun, selagi dia tak accept, contoh macam hari tu, contoh macam ni kan, dia akan keluar accept, decline. Jadi dia boleh buka GC, dia boleh accept terus. Selain dari cara kita share code lah, so dua cara macam mana yang saya beritahu dalam guru kelas tu lah. Sama ada kita invite melalui ID MOE dia, atau cara dua, kita bagi gunakan kod. So kalau ada masa sementara ni boleh guna invitation by email MOE. Email MOE lah. Akmalina. Kalau murid tak boleh invite masa dia? Tak boleh invite macam mana? Maksudnya bila kita ambil email tu kan kita invite kan. Lepas tu dia kata student tu tak boleh di-invite. Dia cakap macam tu. Ada 2-3 orang juga. Bila kita ambil daripada email yang Cikgu Rafi dah share tu kan, yang list tu. So bila saya copy untuk invite, so dia kata tak boleh. Ada 2-3 orang student juga. Ke kena buat satu-satu ke macam mana ke? Oh tak. Dia boleh copy terus. Tapi antara masalah yang jadi macam tu, first kena pastikan dia punya ID tu penuh. Yang kedua, dia punya ID tu pastikan tak ada space. Sebab contoh kalau macam M, lepas tu dia ada dash, dia ada nombor. Ada beberapa ID yang M dengan dash tu dia ada space. So pastikan semua alamat ID tu, ID MOE tu dia rapat dan penuh. Lagi satu, ada problem yang Cikgu Ika dapat semalam. Dia cuba invite tapi tiba-tiba dia cakapkan invite more. Sebab dia dah invite selama dia dah invite terlalu ramai, jadi dia dah habis limit invitation untuk hari tu. So dia kena tunggu hari esok baru dia boleh invite lagi murid. Itu melibatkan invitation yang banyak lah. Tapi kalau macam masalah yang Cikgu Akmal tanya tu, cuba check dulu dia punya ID MOE. Anda kata memang dah check benda tu dah betul, benda tu dah betul, benda tu dah rapat, tapi still masalah yang sama, tolong PM saya budak tu punya. Saya nak tengok sama ada dia punya email MOE tu berstatus apa. Okay, alright. Thank you. Cuba Kimi, nak pastikan tanya. dia rapat ada space. Ya Kimi. Minta maaf. Kalau kita mana kita punya Google Meet, anda ketika besok kita buat kelas, mana kita boleh buat record kita record lah Boleh. untuk penambahbaikan kita. Boleh tak ada masalah Tekan bukan record yang kat atas merah tu. Tak, dia pergi nak record dia dekat sini. Sekejap Okay, dia ada keluar tak? Sekejap. On the way. Okay. Dia ada butang ni. Dia pergi dekat sini. Dia ada tepi ni ada butang 3 belah kanan bawah. Dia ada atas ni record meeting, record meet. Ni tengah record so dia ada keluar stop recording lah. Okay. Kalau tu dia akan keluar ni record meet. Dekat situ, dekat bahagian kanan ni. Dia banyak sini nak tukar background. Sama je sepatutnya kita dah jumpa kat sini. Change layout ke apa kat sini. Okay. Okay, ada lagi soalan? Rafi. Yep. Yang dekat handphone tadi, Google Classroom yang dekat handphone tadi tu kan? Okay, sekejap. Ya, saya buka kedai pun. Nak tanya pasal password dalam tu. Sekejap Okay. Okay, salah. Classroom tu. Nak buat classwork yang dekat bahagian tertambah tu kita boleh tambah classwork kan, nak bagi tugasan semua. Okay. Ada kat mana bahagian mana yang kita nak masuk link YouTube ke apa-apa video kat situ? Sebab saya memang tak pernah So, pergi kat classwork ni. Okay, bahagian bawah tu dah ada stream classwork dengan people kan. Okay, kat classwork ambil tambah. Okay, kita nak hantar apa? Link YouTube. Okay, so kalau link YouTube kita boleh letak dia bawah material. Okay, letak bawah material, contoh title dia apa kan? Video pengajaran. Okay, let's say benda ni video pengajaran lah. Okay, nak letakkan link, ambil yang lambang atas macam pin tu.
Atas kanan. Okey, atas kanan tu kat sini sama ada kita nak attach benda yang ada dalam drive, attach link, apa-apa link lah, YouTube link ke, okey, atau kita nak masukkan file yang ada dalam kita punya phone. So ambil file. Nak take foto pun boleh. Contoh kita nak ambil gambar buku aktiviti. So take foto, dia akan masuk, dia akan attach dekat kita punya classwork ni. Ni dekat lambang pin. Lambang pin atas kanan. Lambang pin atas kanan yang 3 macam titik 3 kan dengan lambang klik tu. Klik kertas tu. So klik yang klik attachment. Okey. Kita boleh attach drive, link dengan file. Ambil video, record video pun boleh. Okey, tak pernah buat. Selalu kat laptop je. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi soalan tentang apps? Okay, so untuk yang semakan kelas ni, yang mana belum invite student, boleh invite lah. Okay, dia punya list tu ada dalam classwork GC sekolah pun saya dah upload semalam bawah hem. Okay, bawah under hem. Okay, so sekejap. Stop dulu. Okay, sebab tahun ni kita dah ada AJK khas untuk D5. Okay, jadi untuk proses reset nanti, okay, untuk sebab kalau tahun lepas yang PKP kedua tu ada dekat 400-500 yang murid nak reset lah. So untuk tahun ni alhamdulillah terima kasih syukuri dengan PK1 dengan guru besar semua takbir sebab wujudkan AJK D5. Jadi saya dah buat beberapa Okay, so guru kelas yang ada masalah berkaitan reset password murid tak boleh masuk. Okay, tahun 1 tak ada ID lagi, tak ada masalah. Okay, tahun 2 ada 4 kelas. Okay, apa-apa masalah guru tahun 2 so, boleh direct berhubung dengan saya. Okay, untuk tahun 3 ada 10 kelas boleh berhubung dengan mana-mana guru sama ada Aina atau Kak Mawadah, Ustazah Mawadah. Okay, untuk tahun 4 boleh kontak Adila atau Shima. Okay, untuk tahun 5 boleh kontak saya atau Faiz. Okay, dan untuk tahun 6 boleh kontak Syazwani atau saya. Okay, untuk ID-ID bermasalah ni bagi masa dekat kami dalam masa 24 jam untuk kami reset. Dia sebenarnya sekejap je nak reset tu. Buka admin punya apps tu, masukkan nama semua dalam masa 2 minit dah boleh reset. Tapi biasalah kan, tengah online kelas ke, tengah uruskan keluarga ke, so bagi masa dalam masa 24 jam lah. So kalau ada parent yang ada parent yang tak sabar, cikgu kenapa tak reset lagi apa semua, bagi tahu dia apa-apa account, apa-apa ID yang bermasalah. Okay, proses reset dia akan ambil masa selama 24 jam. Okay, selepas 24 jam tu kalau dia tak dapat juga masuk atau tak terima password yang baru, barulah dia nak contact balik boleh. Okay, password semua kita selaraskan untuk murid #WBA 2013. So tapi biasalah ada yang cuba tukar sendiri, itu yang jadi masalah. Okay, untuk sekarang ni yang ada masalah saya perasan kebanyakan ID diorang tak boleh masuk sebab last login dia lebih 3 bulan. Kebanyakannya last login April 2020. Jadi bila April 2020 memang dia dah lebih 3 bulan. Jadi memang dia berstatus idle ID. Okay, jadi ID dia tu dia masukkan password yang betul sekalipun memang password tu kena reset balik. Okay, jadi memang dia kena guru-guru kelas boleh contact cikgu-cikgu yang ikut pembahagian ni lah. Jadi, tapi andai kata ada masalah yang AJK D5 tak boleh selesaikan,
boleh direct contact dengan saya. Okay, jadi kita cuba selesaikan lah. Jadi saya rasa untuk 2-3 hari, seminggu ni lah, seminggu yang pertama ni, saya rasa memang kita akan terima banyak masalah berkaitan dengan ID. Okay, sebab ada yang tak pernah buka sebab selama ni dia anggap benda tu alah tak apalah sekejap je ni, tahun ni je, tahun depan bersemuka balik. Okay, tapi bila dah jadi macam ni baru dia akan start login. Okay, ada 40 lebih yang masih berstatus never login. Itu tak masuk lagi yang bersarang lebah habis lah, bersarang laba-laba habis yang ada Disember 2019 pun ada yang paling ramai April 2020 lah. Okay, jadi yang bila 3 bulan ke atas tu dia tak login ID, memang ID dia walaupun dia masuk password yang betul, dia kena reset balik. So boleh refer ikut yang saya post tadi. Yang senarai nama dengan bahan presentation hari ni saya akan masuk dalam GC sekolah lah. Jadi boleh refer kat situ. Okay, boleh refer kat situ. In case kalau alah tiba-tiba tak ingat tahun 4 siapa pula yang jaga, tak apa, direct contact saya terus. Okay. Okay. So rasanya ya, okay. Okay, rasanya untuk semua fokus untuk hari ini dah selesai. Cuma ada satu benda yang saya nak share dulu. Ini adalah panduan menghantar tugasan menggunakan telefon pintar. Sebab ada yang pernah tanya lah. Yang pernah tanya macam mana nak hantar tugasan kalau guna apps. Okay, ini adalah manual dia. Saya dah buat dalam bentuk slide. Nanti saya akan share di WhatsApp dan juga dalam GC sekolah. Okay, so ini adalah dia punya ni lah. Dia punya step. Dia punya step satu demi satu lah. Kejap Okay, sorry gangguan sikit. Okay, so itu nanti saya akan share dekat dalam GC lah. Okay, so sebelum maksudnya untuk pentadbiran GC ladap kita hari ini secara asas dulu lah, kita tak pergi lagi nak grading ke apa. Okay, nak grading ke apa itu nanti kita akan ada ladap yang lain sebab saya perlukan cari yang lebih arif. Contoh grading murid, Kak Norizan dia biasa buat dalam GC. Nanti saya akan minta tolong dia untuk bagi ladap kepada guru-guru sebab kita pun tak tahu bila kita akan bersemuka. So kita sambil-sambil kita ajar PDPR secara atas talian ni, kita sendiri tambah pengetahuan sedia ada kita lah. Tapi untuk yang basic punya pentadbiran GC seperti mana yang saya terangkan tadi. So rasanya untuk basic punya pentadbiran GC itu saja. Apa-apa masalah yang cikgu nak tanya, kalau anda kata tak terluah hari ni, tak terfikir hari ni atau tak terjumpa lagi setakat ni, tiba-tiba bila start online kelas terjumpa, boleh PM direct saya untuk kita tengok apa masalah yang berlaku dan bagaimana cara kita nak selesaikan. Okay. Jadi ada apa-apa soalan? Takut ada yang dah try masuk, tiba-tiba ada berjumpa masalah. Rafi, soalan. Ya. Yeah. Kalau kita nak join kelas, contohnya saya nak join 2 kelas tahun 3, dengar tak? Dengar. Boleh tak kita guna salah satu link daripada salah satu kelas? Ataupun kita kena boleh. Kita ambil je link dari macam mana nak buat? Tak, ke kita nak kena buat link baru untuk dua-dua tu? Tak payah. Ambil je satu link dari kelas yang satu tu, kita share ke kelas yang sebelah. Okay, terima kasih. Jadi dia akan ada invitation link kan. Ambil tu, post dekat announcement dekat kelas sebelah. Boleh. Tak perlu buat link yang baru. Okay, baik. Terima kasih. Okay, sama. Kinah kalau bagi latihan kat murid boleh return. Dia dekat bahagian classwork. Bila murid tu hantar, kita nak return balik ke murid return balik? Kita bagi kat murid return
Dia boleh refer dekat sini nanti kena, dekat panduan ni. Dia lebih kurang je. Dia punya cara dia dalam apps dengan dalam laptop lebih kurang yang sama. Dia ada bahagian untuk hantar hand in tugasan. Ada lagi soalan sebelum saya serahkan kepada pentadbir kalau ada nak sampaikan apa-apa? Okay, so untuk ladap hari ni itu saja. Okay, yang mana belum masuk SPL KPM tu tolong masuk sebab selepas setengah jam ke 1 jam selepas ladap saya akan ajak Aina. Macam mana nak tukar background? Dia butang kiri. Hello? Butang tepi ni dia ada change layout. Okay, ikutlah nak sorry. Bukan. Dia dekat change. Allah, lambat pula. Dia dekat change background. Okay, pilihlah nak duduk tepi pantai ke, nak duduk dekat mana ke. Kalau rasa feeling macam Kak Tina duduk kat gunung, boleh pilih kat gunung. Kalau rasa nak duduk kat tepi pantai, rasa Aina tak tahu. Aina tak tahu. Aina pandai yang advance je. Yang simple-simple ni kita-kita. Masalahnya dekat Aina tak ada. Boleh lah. Hello. Nak tanya. Sikit lagi. Ni nak tanya, nak utarakan sedikit apa persoalan lah. Kan okay, bila kita menggunakan PDPR, kan adakah satu kewajipan kita menggunakan platform Google? Itu pertama. Yang kedua, kalau kita pakai platform lain, macam mana? Apakah panggil situasinya lah. Contohnya kalau macam kita pakai Zoom ke ataupun kita pakai YouTube ke untuk buat kelas. Macam mana? Okey. Minta pendapat, pandangan benar lah. Penyarah jawab dulu, nanti saya bagi dekat pentadbir macam mana pula. Tapi sebenarnya untuk PDPR tu kalau baca dia punya panduan tak ada masalah. Apa-apa medium boleh guna. Okey, yang penting selepas PDPR dijalankan seperti mana yang Puan Hasnah berkata semalam, akan ada Google Form yang dikeluarkan. So dalam Google Form tu kita akan pilih lah medium apa yang kita gunakan. Sama ada D5, Zoom, YouTube. Okey, itu adalah rekod lah bermasuk walaupun dalam Google Meet kita tak guna tapi PDPR kita tetap dijalankan guna medium lain. Itu kalau jawapan daripada penyelaras lah. Tapi dari pihak pentadbir macam mana? Cik Zul, Puan Hasnah? Sebenarnya Kementerian sendiri memang mengelakkan kita menggunakan D5 lah. Okay. Sebab apa dari aspek pemantauan Kementerian Jabatan dia saya rasa dia pun dah ada link terkait dengan D5 ini. Walau bagaimanapun medium-medium lain yang ada still masih boleh kita guna bergantung pada kreativiti dan kemahiran guru. Kita bebas berkarya lah. Berkarya maksud saya dalam kita menyampaikan PDPR ini bagaimana cara yang sesuai mengikut kebolehan kita. Tetapi medium yang besar yang asas ialah MUI D5 ini. Sebab ini Kementerian sendiri yang sediakan bahan untuk kita lah. Di samping mungkin ada samping kita boleh menggunakan bahan-bahan lain bergantung pada kemampuan kita dan kemahiran kita. Dan kalau pelbagai pun sebenarnya satu kelebihan kepada cikgu itu sendiri mempamerkan kemahiran dia, dan satu kelebihan pada murid-murid mendapat pelbagai bentuk sumber melalui teknologi ini. Pandangan saya lah. Okey, terima kasih Cik Zul. Harap jawab soalan Pak Is. Okay, tapi tak apa, tak ada masalah sebab GC kita semua dah wujud kelas. Kalau tengok rasanya tak ada cikgu yang tak ada kelas kecuali Khairul sebab pemulihan dengan beberapa guru
ikut ni lah macam UBK, tapi UBK pun dia dah buat sendiri ikut aliran untuk post apa-apa makluman. Okey, saya tertinggal satu benda berkaitan dengan GC ni. Okey, seperti mana yang saya maklum semalam, kita boleh wujudkan GC mengikut unit. Contoh unit dan panitia lah. Contoh panitia Maths, panitia BI, panitia lah, setiap panitia kita buat GC sendiri, add cikgu, sebab kita boleh gunakan benda tu sebagai medium mesyuarat selagi kita belum boleh bersemuka. Jadi cara yang kita guna semalam dah hari ni, guna saja link yang ada dalam Google Classroom tu. Tak perlu setiap kali meeting kita nak share link. Kita nak save masa dekat situ lah. So kita tahu meeting esok pukul berapa, semua dah tahu, tak payah tunggu link. Kalau tak, bila nak bagi link, kadang cikgu yang jadi host tu nak post link, tulis link, tiba-tiba anak menangis, dah tak send, orang pun tunggu mana link. Jadi bila ada GC unit, GC panitia, jadi cikgu yang dah masuk awal dia dah tahu, okey, tekan saja link tu. Okey, berkaitan dengan unit, macam semalam saya cakap hold dulu untuk invite budak. Okey, maksud saya hold dulu untuk invite murid ni kalau melibatkan subjek. Sebab kita dah ada Google Classroom by class untuk 2021. Tapi ada kata unit pengawas bawah Sarah nak masuk murid-murid pengawas dalam GC tu sebab nak bagi jadual ke, nak bagi pengumuman, dibenarkan. Boleh dialu-alukan. Jadi GC budak lebih berguna, GC guru pun nampak ada tugas yang telah diberikan. Boleh masuk PSS, SBBT, unit-unit yang melibatkan pengawas-pengawas. Okey, anda kata nanti tiba-tiba kita nak jalankan KOKO, boleh wujudkan GC yang melibatkan unit UBB, sukan permainan. Jadi kita invite murid dan tu, apa-apa contoh macam tahun lepas, hujung tahun kita buat secara atas talian. Tapi kita selalu bagi WhatsApp sampai kadang benda tu terlalu banyak kita terlupa kan. Jadi bila ada Google Classroom, apa-apa announcement kita masuk dalam tu. Jadi budak yang terlibat, murid yang bawah pengakap contohnya, dia akan terima semua yang berkaitan dengan pengakap. Okay, kira kita jadikan Google Classroom ni sebagai medium backup itulah. Sebab dia lebih senang untuk kita cari bila kita perlukan bahan berbanding dengan WhatsApp. Dan andai kata contoh tiba-tiba kita ada masalah dengan Google Classroom, kita boleh dapatkan benda tu dari guru yang lain. So kita boleh minta cikgu tu untuk dapatkan untuk kita. Tapi biasanya kalau ID ni selagi tak disekat oleh BSTP tak ada masalah. Cuma jangan tukar tarikh lahir. Sebab itu yang menyebabkan ada beberapa akaun murid telah disekat oleh BSTP. Jadi admin kena hantar email ke BSTP, maklumkan apa masalah, barulah BSTP akan hidupkan balik. Okay. Jadi untuk unit-unit tu boleh. Macam pengawas semua tu dah boleh kalau nak invite murid untuk bagi apa-apa tahun ni. Okay, ada lagi soalan atau ada apa-apa yang nak disampaikan oleh pihak Habib? Respon sikit, saya setuju lah kalau kata Rafi tadi untuk unit UBB, sukan permainan dan juga kelab persatuan. Sebab kalau kita tengok dekat takwim sekolah, itu yang kita dah masukkan tarikh-tarikh dia setiap hari Rabu. Kalau ikut jadual normal lah, setiap Rabu ada aktiviti, dia akan untuk habiskan 12 perjumpaan bagi ketiga-tiga unit tu kita sampai bulan November. Jadi saya rasa bila kita boleh buat secara online, dari sekarang pun kita dah boleh mula. Mungkin Februari tu dah boleh mula. Sebab kalau tak kita akan jadi macam tahun lepas. Akan terkejar-kejar untuk habiskan aktiviti 3 unit tu. Tu pendapat saya lah. Okey, kalau anda kata macam tu, kita akan mula secara online nanti. Kalau ada apa-apa makluman daripada Cikgu Zaidi, saya akan wujudkan menggunakan akaun sekolah sebab apa-apa yang melibatkan murid, melibatkan pentadbiran sekolah lah, saya akan gunakan akaun sekolah. So semua akan masuk dan saya akan sort ikut guru penasihat lah nanti. Tapi kita, apa-apa nanti kita tengok dulu. Saya akan berhubung direct dengan PK ku nanti untuk kaitan perkara ni. Terima kasih Kak Tina. Ya, ada apa-apa lagi soalan atau tadi Pian angkat tangan kan? Ya. Okay.
Yang nak generate meet link tu tekan je? Tekan lambang video. Tekan je yang tu? Sebab ada kelas yang belum generate meet link. Jadi kalau tak generate ni tak keluar lagi. Kena tekan generate meet link baru meet link tu generate. Okey, dapat. Okey, thank you. Okey. Ya, ada lagi soalan sebelum saya serahkan kalau ada apa-apa makluman ke dari pihak takbir? Shima. Okey, Shima. Nak tanya, kalau macam cikgu tu dia terpaksa macam Cuma tak clear lah. guna dua device, laptop dengan handphone, macam mana nak buat supaya dengar tak? Boleh? Ulang balik tak dengar? Nak tanya, maksud saya macam kalau cikgu masa buat meeting tu, buat Google Meet tu, cikgu nak guna dua device, laptop dengan handphone, ada tak cara supaya kelas tu bunyi tu tak ada gema? Kan kita selalu bunyi bergema kan? Faham tak? Dia kena mute salah satu. Kalau macam sekarang, saya mutekan yang telefon. Dia kena salah satu tu mesti offkan sound. Okey, contoh dia macam ni. Sekejap Okey, dekat bahagian atas kanan tu nampak speaker. Shima. Tak. Okey, dekat speaker ni pastikan dekat situ. Ni handphone. Dia mesti ada off dekat situ. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita on, contoh saya on speaker, dia akan keluar macam bunyi kan? So pastikan salah satu device yang backup device kita tu di off kan. Biasanya kalau kita guna laptop, memang kita akan main dekat laptop lah. Sebab kita akan guna phone ni untuk tengok apa yang kita present kan, biasanya macam tu. Ya. So dekat yang kita nak tengok apa yang kita present tu, as backup device tu, peranti backup kita tu, kita offkan dia punya audio, pastikan dia punya speaker tu. Kalau dekat laptop? Kalau dekat laptop, tutup bawah, speaker bawah. Yang lambang speaker kat bawah. Mute kat depan tu je lah. Mute, dot joker lah. Okey, saya cuba. Terima kasih. Okey. Dayang, apa maksud dia? Device full on tu macam mana tu? Apa ni kan nak ajar maths, kita nak ada satu device tu namanya Huion. Pad ke? Dia macam tablet. Kita boleh tulis-tulis dekat tablet tu. Okey. Yang saya tengok dalam video YouTube, dia boleh connect laptop. Sambil-sambil kita Google Meet, sambil-sambil tu kita ajar menggunakan skrin tu lah. Tapi saya nak tanya, dia boleh connect kat handphone tak? Sebab laptop saya problem, mikrofon tu problem. Kalau handphone okey lah. Ada nak tanya, nak tahu ada teknologi lain, ada apps tu ke, device tu ke? Okey, sebelum saya bagi kat Pak Is sebab Pak Is pernah guna. Tapi setahu saya, kalau salah Dila tolong betulkan Dila. Setahu saya apa-apa device yang nak sambung dengan laptop, kalau kita nak sambungkan dengan phone, kita mesti ada OTG port. OTG port tu dia sebagai penyambung antara USB yang besar tu untuk masuk ke mini USB. Betul tak Dila? Betul. Nak tunjuk contoh tak bawa pula. Tulis je. Jadi saya boleh pergi kedai boleh cakap lah nak beli. Ada tulis tu, OTG port.
minta OTG port kalau phone Android punya, kalau C-Type ni lah kena tengok kita punya tempat charging tu, apa jenis. Sama ada yang mini punya, C-Type atau iPhone. Kalau nak beli kat dealer pun boleh. Boleh ke? Dila ada jual ke Dila? Macam perlu dah benda tu sekarang. Wajib. Buat matematik kan dia punya kena. Punya yang ada yang boleh connect ke HDMI sahaja. Yang macam untuk yang lain tu tak ada. Nanti saya tunjuk gambar lah, PM tepi nanti. Dila nanti kita PM tepi. Shima tak jumpa speaker dekat phone. Cuba update lah dulu apps tu. Nanti PM balik Shima. Tengok balik screenshot. Okay, ada lagi soalan? Okay, nanti screenshot. Okay, kalau tak ada, 3.30 dah. Okay, saya serahkan kepada pihak pentadbir lah sekiranya ada apa-apa nak maklum kepada guru-guru. Okay, so untuk ladap hari ni, tu je dari saya Cik Zul. Saya serahkan Cik Zul. Baik, terima kasih Cikgu Rafi atas perkongsian yang sangat menarik. Okay. Jadi tahniah kepada rakan-rakan guru yang turut menyertai kita punya ladap petang ni. Ini satu perkara yang amat baik. Dan saya lihat dan saya rasa dalam ramai-ramai kita ni ada pelbagai peringkat kemahiran. Tengok ada yang dah advance, ada yang pertengahan, mungkin ada yang baru permulaan. Okay, untuk mencari-cari atau untuk mempelajari kemahiran-kemahiran asas dalam kita nak menggunakan Google Classroom dan lain-lain yang berkaitan dalam memastikan PDPR kita ini dapat kita laksanakan dengan baik. Jadi kalau boleh Cikgu Rafi, kita lihat nanti tahap pencapaian rakan-rakan guru kita supaya nanti kita dapat adakan lagi ladap susulan mengikut tahap keperluan rakan-rakan kita supaya keberkesanannya dapat beri impak yang lebih lah kepada guru dalam mengurus benda-benda seperti ini. Mungkin macam rakan-rakan kita ada dah mahir, dah advance bila Cikgu Rafi sebut dia dah tahu, dia dah dapat bayangkan, dia dah nampak benda-benda tu. Tapi saya rasa ramai lagi lah, termasuk saya juga yang masih tercari-cari, masih baru nak mendalami ilmu atau kemahiran ini. Jadi ini permulaan yang sangat baik dan selepas ini disusul dengan mungkin dalam bentuk kumpulan kecil yang lebih bersasar, bergantung kepada kemahiran-kemahiran guru yang lain supaya dapat kita adakan. Dan akhir nanti warga kita, warga SKPP 51 ini sama-sama dapat menguasai ilmu itu. Yang saya sebut dalam mesyuarat sebelum ini, tahun ini kita sama-sama harus berfikiran terbuka, positif dan bersedia untuk merubah, menambah baik apa yang kurang dalam diri kita, khususnya dari segi kemahiran kita, untuk berani belajar, berani mencuba, berani bertanya, dan yang mustahak kesediaan rakan-rakan guru yang mahir ini berkongsi kepakaran. Ini sangat baik sebenarnya dalam memastikan sekolah kita ini terus menuju ke puncak lah. Jadi terima kasih Cikgu Rafi. Tanya kepada pentadbir dan rakan-rakan guru yang menyertai ladap kita pada petang ini. Terima kasih banyak. Okey, sama-sama. Terima kasih Cik Zul. Okey, saya ada tertinggal sedikit. Okey, ini antara, sekejap, saya nak share kejap. Sebab kita dah memang, saya dah maklum dekat PK1 dan SU Kuri. Kita ada beberapa cadangan ladap lah untuk sambung yang macam tahun lepas kita dah buat Jamboard. Kita ada buat quizzes. Okey, antara rakan guru ni pun kita ada beberapa orang guru yang ada kepakaran. Okey, Faiz. Macam ramai sebenarnya yang ada kepakaran tapi ada yang malu-malu. Tapi siapa yang ada kepakaran tu nak berkongsi dengan kawan-kawan, dipersilakan. Sebab saya sebagai penyelaras pun tak semua saya tahu. So saya sedang mencari orang yang boleh bantu
bagi ladap kepada cikgu. Kita tak nak libatkan orang luar kalau boleh. Sebab kita nak guna kepakaran kita sendiri. Sebab cikgu-cikgu kita ada yang pakar. Okay. So antara cadangan ladap lah. Yang pertama, kita sekarang ni fokus banyak kepada Google Classroom. Okay, GC. Tapi sebenarnya dalam D5 tu kalau cikgu terokai sendiri bermacam-macam benda yang ada. Okay, termasuklah ada buku teks digital, ada aktiviti, ada surat-surat siaran daripada PPK, okay, daripada KPM. Okay, selain tu kita nak tengok aplikasi yang ada dalam D5 tu lah. Okay, ini untuk assign homework ni ada guru yang sangat mahir lah. Termasuklah turn in dan grading assignment. Untuk ni saya selalu nampak Cikgu Norizan selalu share grading assignment yang murid-murid telah buat. Nanti saya cuba lamar Cikgu Norizan untuk bagi ladap lah kepada kita semua. Ini cadangan tarikh. Ingat itu sekolah buka, tapi dalam masa terdekat ni apa-apa yang melibatkan ladap, saya akan cuba dapatkan masa yang sesuai. Pagi mungkin kita ada kelas PDPR, mungkin kita akan buat petang macam ni lah. Sepanjang kita masih dalam proses menjalankan PDPR. Okey, selain dari itu, saya nak maklum terus berkaitan dengan ladap, 2-in-1 punya lah ni. So D5 kita dah selesai. Untuk ladap, ada panitia yang dah mula buat meeting semalam. Okey, jadi KP semalam Cikgu Faraina WhatsApp saya untuk saya dapatkan link SPL KPM seperti mana yang cikgu-cikgu pergi ladap pagi tadi lah. Okey, jadi mana-mana panitia lepas ni yang nak buat meeting, okey, boleh PM saya untuk saya sediakan terus link. Jadi kita, sebab kalau sebelum ni kita akan tulis tangan, sign semua kan. So untuk kali ni kita just share link supaya terus masuk dalam SPL KPM. Kalau betul kita dah masuk meeting, baca buku buat sebagainya, bulan 2 atau bulan 3 cikgu-cikgu dah boleh complete 100% dah untuk bilangan jam minimum dan juga untuk mata kredit. Okey. Okey, itu je yang saya nak sambung untuk hal-hal lain. Rasanya dari pentadbir lain, Puan Asnah ke kalau ada? Puan Asnah ada apa-apa nak cakap ke? Terima kasih Cikgu Rafi. Cadangan ladap yang 4 tadi tu saya telah masukkan dalam takvim sekolah untuk persediaan awal. Terima kasih kerana telah menyampaikannya ladap hari ini kepada semua guru. Diharap seperti yang guru besar kata tadi, kita sentiasa bersama saling membantu untuk meningkatkan tahap penggunaan GM lah D5 dalam PDPR. Ya, untuk pengetahuan semua cikgu, KPM ya telah memberi borang penilaian untuk murid-murid menilai PDPR kita semalam. Nanti kita kena share dah dalam group kelas, share kepada murid-murid untuk menilai PDPR kita. Analisis tu dibuat oleh KPM ya, akan dikeluarkan mengikut masa-masa yang telah ditetapkan lah analisis tu. Jadi saya harap cikgu gunakanlah aplikasi yang dan yang kemudahan-kemudahan yang telah disediakan dan juga info-info terkini serta pengetahuan pengetahuan ni kalau kita gunakan akan bertambah mahir dan membantu kita untuk PDPR yang kita tak tahu sampai bila lagi untuk tamat selagi tidak bersemuka. Inilah medium yang akan kita gunakan, pelbagai kreatif yang cikgu berikan, fleksibel, tidak terikat saja pada GM, ikut kreativiti cikgu asalkan objektif kita tercapai sesuai dengan penjajaran 2.0. Pesanan saya, buatlah yang terbaik untuk cikgu-cikgu bertabah untuk menghadapi cabaran 2021, terutamanya dalam penyampaian kurikulum kepada murid-murid. InsyaAllah kita sambung lagi ladap kita pada masa akan datang. Terima kasih cikgu semua.
Okey, terima Okey, kasih Puan saya Hasnah. Terima kasih. sama Okey, terima kasih Cik Zul, terima kasih Kak B, semua dan guru-guru yang ada dalam ladap hari ini. Jadi sebelum saya offkan ladap ni, kalau ada sebarang masalah boleh direct PM saya atau mana-mana AJK D5 lah. Okey, untuk minggu ni saya rasa akan banyak masalah yang diterima dari guru kelas adalah melibatkan reset ID murid. Okey, jadi apa-apa boleh PM di kami. Jadi itu saja untuk ladap hari ini. Jangan lupa key in SPL KPM. Okey, apa-apa kekurangan dari saya minta maaf. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua atas kehadiran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.